Kita sekarang mengajar mula pukul 7 pagi sampai bukan kadang, selalunya sampai 3-4 petang. It's a full time job. Dulu mungkin dia separuh hari saja orang kata, tetapi sekarang tak ada. So dia full time job. So jadi dia dijadikan warden, lepas tamat sekolah dia kena balik ke asrama bersama pelajar. Tengokkan pelajar asrama, makan, minum. Lepas tu waktu malam ada kelas tambahan, prep kelas dan sebagainya. Lepas tu pastikan pelajar masuk dalam asrama untuk tidur jam 11 ke 10 macam tu, tutup lampu. Lepas tu tengah malam ada orang pelajar datang jumpa warden. Cikgu, saya sakit perut. Jadi pergi ke hospital. Bawa dia pergi hospital. Ke hospital dia duduk sana tunggu. Lepas tu dapat rawatan, bawa dia balik. Besok 7 pagi dia kena berada di tepi pagar untuk menyambut pelajar. So, bolehkah dia jadi seorang guru yang efektif? Sudah tentu tidak. So, kalau dia tidak, lepas tu ibu bapa, pentadbir semua kata, you tak buat kerja dengan betul. So, permasalahan. So, kita punya rayuan ialah supaya pihak kerajaan lihat balik, jadikan warden full time. Sebab pada pandangan masyarakat, warden adalah macam warden penjara. Dia masuk dalam sekolah, dalam asrama, dia macam diperhatikan macam warden penjara lah. Ikut dari sepanjang masa dia berada di sana, sini dan sebagainya. Contoh dia dalam di kes Sekolah Menengah Sains SESMA, Sultan Mahmud di Terengganu, Sekolah Menengah Sains di Terengganu, di mana 9 orang disabitkan kesalahan kes buli di asrama. Hakim telah jatuhkan hukuman dan mereka diminta bayar ganti rugi 660,000. Salah seorang daripada dia adalah warden. Kerana menurut hakim, dia mesti berada di semua tempat dalam kawasan sekolah supaya dapat perhatikan apa yang berlaku di sekolah. Itu tugas dia. Sedangkan kita tahu ini tak boleh dicapai. Satu lagi yang menjadi masalah, bila you jadi warden, emolument you akan berkurangan. Sebab you kena duduk dalam asrama dan you punya gaji lebih naik, lebih tinggi punya pangkat, sebab you akan dapat lebih lagi emolument untuk imbuhan tetap perumahan. Jadi dia akan diseparuhkan. So jadi kalau you terima dari RM240, tetapi you dipotong RM300 atau RM350, you dah rugi. Tugas tambah, gaji kurang. Lebih kurang macam itulah. Okay. And then ada isu lagi di mana sekarang ini lebih kurang 70% daripada guru-guru di negara kita adalah kaum hawa. Dan mereka ada rumah tangga. So kalau mereka dijadikan warden, apa akan jadi pada rumah tangga mereka? Itu satu permasalahan yang besar. Okey? Dan semua orang nak tolak. So bila tolak, pihak pentadbir pun pening kepala. Dan juga ada di antara sekolah asrama, ini ialah kerana peruntukan juga, isu peruntukan. Contoh dia, mengikut kita punya ratio, apa tu ratio dalam bahasa Melayu? Kadar. 50 orang penghuni asrama, seorang warden. Kalau 100, 2. Kalau you ada 99 atau 75 lah, you hanya ada seorang warden. So seorang warden tu boleh tak dia efektif tak? Kalau dia ada emergency, mak bapak dia meninggal, macam mana dia nak tinggalkan? Jadi pengetua ataupun pentadbir pening kepala juga. Mereka kena fikirkan cara untuk nak bantu. Jadi mereka lantik warden luar yang tak berlesen. Maksud dia minta cikgu-cikgu lain untuk bantulah. Dan kalau berlaku dia nahas, contoh kita ada satu kes, cikgu tu bawa kereta tengah malam untuk nak ganti kawan dia, terlibat dalam kemalangan. Bila kita bawa kesnya, siapa suruh you datang ke sekolah tengah-tengah malam? You bukan warden. Itu atas kertas lah. Memanglah dia bukan warden, tapi dia nak bantu kawan sebab kawan ada emergency. So ini adalah permasalahan kita dapat. Kedua, satu lagi permasalahan. Kalau warden, kalau sekolah asrama tu ada laki dengan perempuan. Warden laki. Kalau isu perempuan, dia masuk sana, ni mencabur pelajar. Macam-macam kita dapat. So, ini adalah permasalahan yang betul-betul berlaku di Akaunbi. Dan itu pasal kita sampaikan suara adik-adik kita kepada pihak atasan untuk dibantulah kita.
ada sesi libat urus. Ini permintaan mereka dari bertahun-tahun dah sudah. So ini isu dia ialah daripada pihak kerajaan atau pihak kementerian, mereka lihat ni mungkin ada permasalahan kewangan, permasalahan perundangan dan sebagainya. Tapi kita lihat supaya mereka lihat dengan lebih aktif lagi. Kerana 70% daripada kaum kita adalah kaum Hawa, mereka selalu ada permasalahan dengan pengasuh untuk anak-anak mereka. Jadi kalau macam sekolah yang besar, mungkin sekolah kecil kita fahamlah. Tapi macam sekolah yang besar yang ada 2,000, 3,000 penghuni dia, mungkin tu boleh kerajaan atau kementerian boleh lihat balik, boleh wujudkan taska di sana. Okey, kita setuju dengan pihak kerajaan yang menutup sekolah-sekolah di kawasan zon merah. So di kawasan yang tidak zon merah itu tertakluklah kepada pihak kementerian lah. Mengikut data-data yang sedia ada, mungkin mereka tutup satu sekolah saja apabila berlakunya COVID tu di sekolah tersebut lah. So pada masa yang sama, kita tak setuju jika nak ditutup semua sekolah di kawasan yang selamat, kerana kita telah menjalankan satu kajian atau bancian pendidikan penjarakan fizikal pada bulan April. Daripada 10,500, lebih kurang 10,500 orang responden guru, 93% telah menyatakan bahawa mereka ingin mengadakan pendidikan bersemuka, pengajaran bersemuka dengan anak didik mereka. So atas data tu, kita cadangkan kepada kerajaan, kita setuju dengan pihak kerajaan bahawa sekolah tak ditutup. Dan kalau sekolah ditutup, maka ramai orang akan terjejas, bukan saja dari segi pendidikan, tetapi dari segi kehidupan sosial rakyat jelata Malaysia. Ramai orang mungkin akan hilang kerja. Contoh dia macam penjaga pengusaha kantin, pengusaha bas sekolah, lepas tu mencetak tu semua, ini semua akan melibatkan mereka, dan juga penjaja kecil di luar sekolah. Setakat ini cikgu mematuhi, tak ada masalah untuk cikgu ambil suhu, meminta mengarahkan pelajar-pelajar murid-murid dia mengadakan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka. Itu tak ada isu. Yang menjadi permasalahan kepada cikgu ialah pengisian borang-borang berlebihan. Lepas tu bila orang kenaman turun ke sekolah, bila ada pegawai turun ke sekolah, mereka kena buat pelaporan demi pelaporan. Ini mengganggu tugas hakiki mereka untuk mengajar. Apa yang kita rayu kepada kementerian untuk adakan sesi libat urus dengan kita, untuk dengar permasalahan kita sebelum mereka buat keputusan akhir muktamad. Jadi bila kita ada sesi libat urus, kita dapat mengurangkan permasalahan daripada kita berpolemik di dalam surat khabar. Penjawat awam yang bukan beruniform, saya rasa kita yang terpaling besar, sebab kita tak tahu berapa jumlah polis dan juga tentera. Itu satu rahsia negara lah. Tapi dari segi penjawat kita yang terbesar, dan kerana kita terbesar, kita ada pelbagai masalah, dan kita berhadapan dengan rakyat jelata secara langsung. Bukan saja ibu bapa, tetapi juga anak didik dan juga masyarakat umum pada umumnya. So kita mesti adakan banyak sesi libat urus, kita mesti adakan banyak pihak atasan mestilah memberi kita laluan supaya kita sampaikan kekangan-kekangan kita, masalah-masalah kita, okey, perasaan tak puas hati kita kepada pihak atasan, supaya mereka boleh lihat dan boleh buat dasar-dasar yang betul-betul menaikkan status negara kita kepada satu sistem pendidikan world class.